Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa, pegawai-pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan anak jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini tanggal 26 dah bulan Maulidur Rasul, dan kita akan ditinggalkan oleh bulan ini pada 4 hari lagi. Kita sempat juga di masjid ini kita mengadakan sedikit kuliah untuk sama-sama kita meraihkan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belum pasti apakah Allah akan memberi lagi ruang kepada kita untuk menyambut bulan Maulid ini dan hari kelahiran Nabi ini pada tahun-tahun yang akan datang. Dan kita harap begitulah, supaya Allah dapat memberi kepada kita peluang dan ruang lagi untuk kita menyambut Maulidur Rasul pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum daripada saya bercakap pada malam ini, insya-Allah nak berpandukan kepada kitab lah. Kuliah saya pada malam ini berpandukan sebuah kitab yang menceritakan tentang kelebihan Nabi dan menceritakan tentang kelebihan umat Nabi, iaitu kita. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat, salatul faraji, salawat faraj, untuk menghindarkan dengan berkat salawat kepada junjungan, untuk menghindarkan segala penyakit, segala wabak yang sedang melanda umat manusia pada ketika ini. Dan salawat ini diijazahkan kepada kita oleh Syekh Umar Hashim pada tahun 2018 yang lalu, dan dia telah menerima ijazah salawat ini daripada gurunya Al-Imamul Akbar Tuan Syekh Waliullah Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Azhari. Jadi tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت. اللهم فرج كربي كما وعدت. اللهم فرج كربي كما وعدت.
amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa ala alihi wa sahbihi amin. Salawat ini tuan-tuan diijazah kepada kita oleh Al-Muhaddisul Kabir dan Syekh Dr. Ahmad Omar Hashim di Mentalun ketika dia datang dulu tahun 2018 untuk menghindarkan segala penyakit, segala wabak dan segala apa yang boleh mengganggu kehidupan kita. Dan selawat ini sangat mujarab untuk dilakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak syak lagi kita sebagai manusia yang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak syak lagi bahawa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia yang dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini sejak daripada Adam alaihi salam sampailah akhir zaman. Dialah insan yang paling istimewa. Dialah insan yang paling hebat. Dan kita, saya, tuan-tuan, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat kepada dia. Allah boleh jadikan kita umat Nabi-Nabi lain, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi lain. Tetapi Allah sengaja memilih saya untuk menjadi umat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup bertuah, saya rasa cukup syukur kepada Allah di atas Allah telah mencipta saya menjadi umat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain Allah tidak pernah memi'rajkan dia untuk menghadap Allah. Tetapi Nabi Muhammad Allah mi'rajkan dia, Isra dan mi'rajkan dia sehingga dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam salawat tadi kita sebut wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim, dia dapat bercakap dengan Allah sendiri. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyatuhu sahabatut tajalliyat fanazara ila wajhikal karim, dia dapat menatap zat Allah. Fanazara ila wajhikal karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim, dan dapat dia bercakap dengan Allah sendiri. Ini istimewanya Nabi kita yang tidak Allah beri kepada orang lain dan kepada Nabi-Nabi lain alaihimus salatu wassalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kita sedia maklum pada tarikh 12 Rabiul Awal, sebelum daripada masuk waktu subuh, Nabi Muhammad dilahirkan. Sebelum masuk waktu subuh pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, dalam kitab ni pun ada, bahawa malam dilahirkan Nabi 12 Rabiul Awal, hari Isnin, malam 12 Rabiul Awal, tak kira lah hari apa pun, kebetulan dulu kena hari Isnin, mungkin 12 Rabiul Awal sekarang ni kena hari Selasa, mungkin hari Rabu. Yang pentingnya malam 12 Rabiul Awal itu mengikut kitab ahli sunnah wal jamaah ini adalah malam yang lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah turunkan Quran, tapi malam itu malam Allah lahirkan Nabi yang akan menerima Quran itu dan yang akan membaca Quran itu
dan yang akan menyebarkan dan mendakwahkan, memberi pengajaran Quran itu. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah, para ulama-ulama kita mengatakan bahawa malam itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, sebelum subuh, ujung malam, waktu sahur, qubaila fajr, sebelum masuk waktu subuh sedikit, tiap-tiap malam, tak kira malam apa, malam ni, malam esok, malam lusa, tiap-tiap malam waktu dilahirkan Nabi itu, iaitu qubaila fajri, sebelum masuk belum naiknya fajar waktu subuh malam tu, adalah doa sangat mustajab. Pasal apa? Pasal malam tu, waktu itu adalah waktu dilahirkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut antara sifat orang-orang yang muttaqin, mereka bangun masa itu dan mereka beristighfar kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah di dalam syurga, dan dalam syurga itu tempat mengalirnya air-air sungai. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, wa waqahum 'adzabil jahim, dan Allah telah selamatkan mereka daripada azab neraka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka ini masa mereka hidup di dunia dulu, sebelum mereka masuk syurga ni, masa mereka hidup di dunia dulu, qalilan minal laili ma yahja'un, mereka tidur sedikit di waktu malam. Wabil ashari, dan di waktu sahur, yaitu sebelum masuk fajar, hum yastaghfirun, mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu waktu itu cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang sesiapa yang bangun waktu itu, dia baca 3 kali saja, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali je dia baca. Masa tu, masa mana? Sebelum masuk subuh, sebelum naik fajar, ketika Nabi dilahirkan. Kalau dia baca istighfar 3 kali pada masa itu, ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mislu zabadil bahr, Allah akan ampun segala dosanya walaupun sebanyak buih air di laut. Tuan-tuan, waktu ni jangan lepas peluang. Pagi-pagi kena bangun istighfar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia ada seorang hamba namanya Nafi'. Hamba ni alim. Setiap malam dia bangun sembahyang tahajud dan beribadat. Kemudian dia pesan kepada Nafi' ini, dia kata, Nafi', apabila sampai saja waktu sahur sebelum fajar, kamu bagi tahu ke aku. Sebab apa? Aku nak berhenti daripada sembahyang tahajud, aku nak beristighfar kepada Allah. Karena masa itu Allah cukup terima doa kita. Tiap malam itu dia tanya Nafi', masuk lagi waktu sahur ni? Masuk dah. Dia pun berhenti, lalu dia istighfar. Itu tuan-tuan fadilatnya waktu. Waktu itulah Allah lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan waktu itu pada setiap malam adalah waktu yang sangat Allah terima doa kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah tapi dalam bentuk hadis qudsi, bukan Quran. Hadis qudsi tidak mukjizat, yang mukjizatnya Quran. Hadis qudsi ini Nabi Muhammad bagi tahu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalaulah tidak keranamu wahai Muhammad, kalaulah tidak keranamu wahai Muhammad, aku tidak akan cipta dunia ini. Langit bumi ini aku tak akan cipta dan aku tidak akan buat kalau tidak keranamu. Adanya langit dan bumi, adanya dunia ini kerana Allah bercadang nak utus kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tuan-tuan, Nabi Adam pun tak akan ada kalau Allah tak bercadang nak utus Nabi Muhammad. Rasul-rasul lain tak akan ada, termasuk kita, kalau Allah tidak bercadang nak utus Nabi Muhammad. Oleh sebab Allah bercadang nak mengutus Nabi Muhammad, sebab itu Allah cipta langit dan bumi dan segala isi kandungan dunia ini. Begitulah tuan-tuan hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.